Saya ada jumpa macam-macam kes yang bertanya mengenai Baitumal. Ada satu kes ni, dia datang adik-beradik dia dalam 5 orang, dia tanya harta ayah dia ni mereka tak dapat langsung kan? Semuanya akan pergi Baitumal. Dan ada juga yang tanya kepada kami ni, dia pasangan yang tiada anak. Dia kata kalau mereka meninggal dunia, dia ingatkan hartanya semuanya akan pergi ke Baitumal. Sebenarnya bukan semua keadaan atau situasi Baitumal akan menerima bahagian pusaka. Dan sekiranya Baitumal ni mendapat bahagian dalam pusaka, dia berperanan sebagai asobah ataupun penghabis baki. Maksud ringkasnya ialah selepas ditolak ataupun dikira bahagian waris-waris lain, bakinya barulah akan pergi kepada Baitumal. Anda nak tahu tak sama ada Baitumal akan mewarisi harta pusaka anda atau tidak? Jom kita layan video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang membagi harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta semencarian. Terdapat 3 keadaan ataupun situasi Baitumal menerima bahagian pusaka si mati sebagai asobah, iaitu pertama, sekiranya si mati ini dia tak mempunyai sebarang waris yang berhak mewarisi harta pusaka mengikut kaedah hukum faraid. Maksudnya beliau meninggal dalam keadaan sebatang kara dan langsung tak ada waris yang layak. Dalam situasi macam ni, keseluruhan harta pusaka si mati akan diberikan kepada Baitumal. Contohnya, si mati ni dia hanya meninggalkan seorang anak angkat ataupun beberapa orang anak angkat lah. Waris-waris lain sama ada berdasarkan perkahwinan ataupun keturunan dia tak ada. Anak angkat ni dia tak layak untuk mewarisi sebab dia bukannya keturunan yang hakiki pada si mati. Maka keseluruhan harta si mati ni akan jatuh kepada Baitumal. Yang kedua, sekiranya si mati ni dia meninggalkan waris yang berhak mendapat pusaka, namun mereka ni hanya mewarisi sebahagian sahaja daripada harta pusaka itu, maka baki akan diserahkan kepada Baitumal sebagai penghabis harta ataupun asobah. Contohnya, kalau si mati ni dia meninggalkan seorang isteri dan juga seorang anak perempuan sahaja, waris-waris lain seperti ibu bapa, adik-beradik, waris asobah yang lain dah tak ada. Ikut kiraan faraid, seorang anak perempuan dia layak mewarisi bahagiannya sebanyak 1/2 dan bahagian isteri adalah 1/8. Kalau kita jumlahkan 1/2 dan 1/8 ini bersamaan dengan 5/8, maka baki sebanyak 3/8 akan diserahkan kepada Baitumal. Situasi yang ketiga, sekiranya si mati ni meninggalkan waris, tetapi waris-waris ni dia tak tersenarai dalam waris yang berhak mewarisi harta pusaka atau terhalanglah daripada menerima harta pusaka seperti waris zawil arham. Dalam situasi ini, kesemua harta pusaka itu akan diserahkan kepada Baitumal. Sebagai contohnya, katakanlah si mati ini sepanjang hayatnya dia ada seorang anak perempuan, tapi anak tu dia dah meninggal dahulu daripada dia. Anak perempuan tu pula dia ada beberapa anak, maknanya cucu kepada si mati tadi. Ikut hukum faraid mazhab Syafi'i, mereka ni tidak mewarisi. Oleh sebabkan waris-waris lain juga tak ada, maka keseluruhan harta pusaka si mati ni akan diserahkan kepada Baitumal. Sekiranya anda tergolong dalam salah satu kategori yang saya sebut tadi, tapi anda sebenarnya mempunyai hasrat untuk memberikan harta kepada orang-orang tertentu, jadi anda bolehlah membuat perancangan pembahagian harta. Perancangan macam mana tu? Bolehlah guna kaedah hibah, wasiat, amanah, harta pencarian, hibah amanah dan pelbagai kaedah lain, bergantung kepada kesesuaian dan bergantung pada hasrat anda. Macam mana nak guna kaedah-kaedah tu? Boleh tontoninlah video-video saya sebelum ni. Dan kalau anda nak cepat lagi, anda boleh terus hubungi saya untuk mendapatkan khidmat nasihat secara percuma. Boleh dapatkan kontak saya di ruangan description. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng kalau anda nak tahu lebih banyak mengenai harta dan pusaka. Tapi persoalan yang lebih besar ialah macam mana anda nak tahu sama ada Baitumal ni merupakan penerima harta pusaka anda atau tidak. Anda boleh buat macam ni. Mula-mula anda cari keyword ni e-faraid MAIS. Tujuannya sebab kita nak buka kalkulator faraid yang disediakan oleh pihak MAIS lah. Jadi kat sini kita tekan K-Faraid. First page akan keluar adalah page penafian. Anda just tekan tutup. Kemudian anda terus pergi ke senarai waris. Dalam page senarai waris ni anda kena masukkan lah. Anda kena masukkan semua waris-waris
yang terlibat. Dia ada 25 golongan. Dia ada waris yang utama, dia ada waris ganti dan juga waris yang kedua. Kat sini anda perlukan sedikit pengetahuan mengenai pengkiraan asas faraid. Sebab kalau anda tak ada pengetahuan ni agak sukar sebab anda kena masukkan kesemuanya. Sekiranya anda ada pengetahuan, dia lebih mudah sebab dalam faraid ni dia ada konsep halang menghalang, iaitu sekiranya terdapat waris tertentu dia akan menghalang waris yang lain. Tapi kalau anda tak pasti juga tak mengapa, anda just masukkan sebab kalau anda dah masukkan semua waris ni, yang mana-mana waris yang tidak layak dia tak akan keluar bahagian dia. Untuk mulakan kiraan, pertama sekali anda pilihlah jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan yang kedua, anda masukkan waris utama dahulu. Waris utama ni dia ada 5, iaitu isteri, bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Sekiranya kelima-lima waris ini wujud, anda dah tak perlu tengoklah waris ganti ataupun waris kedua. Sebab bila dah ada 5, waris yang utama ni dia tak akan pergi kepada waris-waris yang lain. Tetapi kalau ada waris yang tak ada, sebagai contohnya tak ada anak lelaki ataupun tak ada bapa, maka kita kena tengok waris-waris yang lain sama ada dalam waris ganti ataupun dalam waris yang kedua. Kalau kita tengok kategori yang kedua di mana Baitul Mal mendapat baki daripada bahagian yang telah ditolak kepada waris yang layak. Dalam kes yang saya cerita tadi, si mati dia ada seorang isteri dan dia ada seorang anak perempuan. Waris-waris lain sama ada waris ganti ataupun waris kedua dah tak ada. Ini je, 2 orang sahaja. Jadi step kedua ialah anda masukkan anggaran nilai pusaka. Masuklah anggaran berapa. Contohnya kalau kata si mati ada nilaian harta dalam 1 juta. Anda tekan step ketiga, anda tekan tab pengiraan, dia akan terus keluarkan bahagian. Anda boleh tengok bahagian bawah ni lah, lebih mudah. Di mana isteri, di sini dinyatakan isteri mendapat 1/8, anak perempuan mendapat 1/2. Baitul Mal mendapat baki daripada keseluruhan harta. Ataupun kalau kita tengok dari sudut kiraan lebih mudah, kita samakan pembawah iaitu bahagiannya berjumlah 8. Isteri tadi mendapat 1/8, anak perempuan 4/8. Jumlah kedua-dua bahagian ini adalah 5/8, bakinya adalah 3/8. Ini makna 3/8 daripada harta ni akan diberikan kepada Baitul Mal sebagai asobah ataupun penghabis baki. Okey, mudah-mudahan video ini membantu anda untuk mengenali sama ada Baitul Mal bakal mewarisi ataupun tidak harta pusaka anda. Sila like dan sharekan video ini kepada kenalan, kepada kawan-kawan, kepada kaum keluarga supaya mereka juga boleh kenal sama ada Baitul Mal bakal mewarisi ataupun tidak harta pusaka mereka. Sehingga kita bertemu kembali.